Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi, ni seorang ulama, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Kita sebagaimana semua kita tahu bahawasanya setiap amalan yang kita buat, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut, mesti kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada keikhlasan dalam melakukan amalan, maka orang itu telah melakukan syirik. Tapi syirik tersebut dinamakan sebagai syirik khafi. Syirik yang sembunyi. Kita ada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang kecil adalah tidak ada keikhlasan dalam melakukan amalan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut dan bimbang terhadap kamu adalah syirik yang kecil. Maka kata mereka, sahabat, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah, apakah itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Maksudnya tidak ada keikhlasan dalam melakukan amal ibadat. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, maksudnya hadis kursi, kata Allah taala, ada aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak perlu, tidak berhajat kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia melakukan syirik dalam alam amalan tersebut di antara aku dan benda yang lain, maka aku akan abaikan amalan tersebut, aku akan tinggalkan amalan tersebut kepada rakan kongsi. Maksudnya aku tidak cara sikit pun amalan itu, tidak ada ganjaran pahala. Maka sebab itulah antara syarat penerimaan amalan kebaikan adalah mesti kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita duk cerita tentang ikhlas lagi ni. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada kamu melainkan, tidak diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas di dalam beragama. Baik, apa itu ikhlas? Maka Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa pandangan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang cukup mengambil berat tentang permasalahan hati, ulama-ulama yang sering mengambil berat tentang pembaikan jiwa, pembaikan hati, yang sentiasa membersihkan hati mereka. Antaranya adalah Imam Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu. Dia cuba mensyarahkan kepada kita tentang sebenar-benar ikhlas. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Kita, alhamdulillah aku ikhlas dah buat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu lagi kena baiki. Kerana ketika tu dia tanpa disedari telah timbul sifat ujub di dalam diri dia. Ujub ni bangga diri, merasakan hebat aku. Baik, jadi orang yang betul-betul ikhlas ketika dia melakukan sesuatu amalan hanya kepada Allah, tidak ada riak dan tidak ada ujub. Kadang-kadang ujub ni Allahu Rabbi mari daripada dalam hati kita. Dia penyakit riak, penyakit ujub adalah penyakit orang baik, penyakit ustaz, penyakit Tok Imam, penyakit Tok Bilal. Dah orang ni buat baik semua kan, ni mari penyakit dok comel gini. Jadi hak tu jadi punarana kebaikan-kebaikan hak yang kita buat. Baik, mula tak apa dah kerana Allah Taala dah, tapi mari pula dia cocok. Hebat aku boleh buat kerana Allah Subhanahu. Okey, mari perasaan ujub, bangga diri. Baik, sehingga kan Imam Abu Ya'qub As-Susi kata, kalaulah sekiranya masih lagi ada perkara tersebut dalam hati, maka ikhlas dia perlu kepada ikhlas lagi sebenarnya, kena baiki lagi sebenarnya. Baik, begitu juga seterusnya Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan Imam Dhunnun Al-Misri. Di sana ada seorang ulama yang cukup masyhur yang dinamakan sebagai Dhunnun Al-Misri. Dia kata lagu mana? Tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Okey, sekarang ni kita dituntut ataupun kita dituntut ikhlas dalam melakukan apa jua kebaikan, apa jua ibadat. Dan ketika kita melakukan ibadat, kita telah
sedaya upaya untuk mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak tanda ikhlas? Kata Dhunnun Al-Misri ada tanda. Yang pertamanya tanda ikhlas adalah wujudnya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Orang puji ke, orang cela ke, sama je. Maksudnya pujian orang tidak mengubahkan dia dalam menambahkan amal ibadat. Sama juga celaan orang tidak mengurangkan dia dalam amal ibadat. Kerana orang yang ikhlas dia tidak pandang kepada manusia, dia hanya pandang kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Kita apabila kita pandang kepada manusia, ketika manusia puji kita semakin baik. Nampak kau juga orang puji, kalau orang cela kau kurang sikit. Jadi kita mengambil kira terhadap manusia. Orang yang lebih tinggi adalah dia tidak mengambil kira terhadap manusia. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara pujian manusia dan celaan manusia kepada dia sedikit pun tidak mengubahkan dia dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah lupa melihat amal dalam amal. Maksud dia lupa melihat amal dalam amal, dia ketika dia beramal ataupun apabila dia beramal, dia tidak melihat kepada amalan tersebut. Bahkan kita ni sebab kita timbul perasaan riak kerana kita melihat kebaikan yang kita buat. Apabila kita melihat kebaikan yang kita buat, maka akan mudah untuk timbul perasaan riak. Baik, jadi apabila dia saat itu dia buat kerana itu adalah tanggungjawab, selepas daripada buat dia tidak pandang pun kepada amalan tersebut, maka itu adalah tanda orang itu adalah orang yang ikhlas. Kan kita kan kadang-kadang kita buat kebaikan kepada seorang, lepas tu kita ungkit kembali. Sebab benda kita ungkit kembali sebab kita memandang kebaikan tersebut, maka akhirnya tidak wujudnya hilangnya keikhlasan. Jadi apabila buat baik dah kepada orang, lupakan supaya tidak kita ungkit kembali. Kadang-kadang orang masa kita dulu dia buat baik kepada kita, dulu masa dia rapat dengan kita, lepas tu kita buat baik kepada dia, mungkin suatu hari nanti orang yang rapat kepada kita, mungkin dia akan menjadi musuh kepada kita. Baik, maka ketika tu kebaikan-kebaikan yang kita buat kita akan ungkit. Sebab kita pandang kepada kebaikan tersebut. Betul tak gitu? Kita pandang kepada kebaikan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa melihat amal dalam amal. Jadi dia walaupun siang malam dia buat amal, dia rasa dia tidak buat amal. Allah sikitnya amalan yang dia buat. Yang ketiganya adalah menuntut pahala amal di akhirat. Dia tidak menuntut pahala amal di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ada baca cerita seorang ulama daripada Turki. Nama dia Syekh Zahid Al-Kautsari. Ada seorang ulama daripada Turki, nama dia Syekh Zahid Al-Kautsari rahimahullah. Dia tok guru kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini di antara ulama-ulama hadis. Yang mana ada seorang anak murid dia tu, dia berguru dengan Syekh Zahid Al-Kautsari adalah sebab dia. Sebab satu ketika tu dia tengok ada seorang ulama duk beli buku dalam kedai. Baik, apabila dia beli buku dalam kedai, tuang kedai saat itu nak potong harga banyak, dia tak mau. Kata pelik, biasanya kita nak potong harga banyak, dia tak mau. Dia kata awak potong saya ni sebab awak anggap saya ulama. Atas nama tu dia tak mau. Kita balah nak kurang harga, dia balah nak beri harga lebih. Jadi sampai ke orang tu jadi rasa pelik. Tengok, maksudnya siapa nama dia ulama saat ni dia tidak gunakan untuk mencapai sedikit daripada dunia, padahal tak ada masalah pun, tapi dia bimbang. Orang tu oleh kerana kagum dengan sifat tersebut sehingga menjadikan dia sebagai guru. Syekh Zahid Al-Kautsari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, hamba baca dalam ada anak murid dia tulis tentang cerita ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lagu ni ataupun orang yang seperti ini, dia apa juga ibadat dia buat, dia mengharapkan ganjaran di negeri akhirat. Okey, antara tanda orang itu ikhlas, dia tidak mengharapkan ganjaran di atas dunia, dia mengharapkan ganjaran di akhirat. Orang yang riak ni sebenarnya benda dia nak,
dia mengharapkan ganjaran di atas dunia, dia mengharapkan dapat kepujian manusia, orang balas lalu benda yang dia buat. Baik, okey, ni di antara tanda keikhlasan seseorang yang disebut oleh Dhunnun Al-Misri. Dan berkata Abu Uthman Al-Mughrabi rahimahullah, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Kita punca daripada ada sifat riak kerana dalam kita melakukan ibadat sembahyang ataupun bersedekah dan seumpamanya, sebab kita tengok orang, kita tengok orang. Bila kita perhatikan kepada manusia, maka kita akan buat amal saat itu kerana manusia. Tapi kalau kita tidak pandang sedikit pun ke manusia, hanya kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai Nabi, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang martabat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Kalau sekiranya Allah mu tidak melihat Allah, maka Allah Taala melihat kepadamu. Maka orang ni tidak akan ada riak dalam diri dia, kerana apa jua ibadat dia buat, dia tidak pandang pun kepada makhluk, dia pandang kepada pencipta, kepada makhluk itu. Nah, sebab tu dari kata ni, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Baik. Dan berkata Hudzaifah Al-Mur'ashi rahimahullah, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu, baik pada zahir ataupun batin, itu ikhlas. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura, luar lain dalam lain. Orang yang ikhlas betul ni, luar dengan dalam sama. Sebagaimana nampak luar beribadat kepada Allah, dalam juga untuk Allah. Okey, kadang-kadang kita semayang, apabila ada orang, kita buat khusyuk. Tapi kalau tak ada orang, tak ada apa nak khusyuk, mana semayang di rumah ikut cepat je. Kalau ada orang buat khusyuk apa semua sekali. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benda dalam kita dengan luar kita berbeza. Orang yang betul-betul ikhlas, zahir nampak dia buat ibadat kepada Allah, hati juga untuk Allah. Okey, sama di antara perbuatan hamba saat itu, zahir ataupun batin. Begitu juga katanya berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ni antara ulama-ulama besar saja ni, meninggalkan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah riak, dan mengerjakan suatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ni pandangan siapa? Fudail bin Iyad. Meninggalkan suatu pekerjaan kerana manusia. Ada orang, bapa muda sembahyang? Sebab orang pakat tengok. Bapa muda sedekah? Sebab orang ada. Bapa muda awak ni? Sebab orang. Okey, kerana orang. Tu dipanggil benda riak. Meninggalkan amalan, sesuatu ibadat kerana manusia, itu adalah riak. Baik. Ada orang riak dalam hal yang sunat. Okey, tak apa, boleh tahan lagi riak dalam hal sunat. Dia tak buat benda sunat sebab malu kepada orang. Tapi ada orang yang teruk lagi riak dalam benda yang wajib. Dia apa muda sembahyang masuk zuhur tadi, malu tak? Takkah kita nak sembahyang tepi orang ramai, malu lah kita, masjid ada. Tu dipanggil riak yang lebih teruk. Okey, mengikut Fudail bin Iyad. Mu tinggal sembahyang sebab manusia. Allah, memang lebih teruk lagi. Kalau sembahyang sunat boleh tahan lagi. Sembahyang sunat lebih tahan lagi. Sebab dia ada juga orang bab sunat-sunat ni malu nak buat depan orang, kalau nak sedekah ke malu nak buat depan orang. Okey, ada juga orang lagu tu. Okey, boleh tahan lagi. Tapi hak lebih teruk lagi adalah meninggalkan benda yang fardu kerana orang. Memang pelik. Ni masyarakat Melayu kita, orang Arab dak lah, orang kadang-kadang orang Arab dak, orang Arab nak sembahyang sampai masa nak sembahyang nyapo kotak-kotak tepi jalan dia sembahyang. Orang kita dak sembahyang sebab dak jumpa masjid. Dak sembahyang sebab orang ramai. Pelik pula, orang ramai dak sembahyang. Dah muka bak bukit itu, mu dak mai masuk pasar raya tu depan orang tak apa pula. Untuk buat ibadat depan orang mu jadi takut. Jadi hak yang masalahnya orang buat maksiat depan kita sikit pun dak malu kita. Kita nak buat ibadat jadi malu ke orang. Allah, jadi pelik sungguh. Jadi habis likuk habis. Jadi bolok habis kali. Ni kita lah ni. Ada orang gitu dalam masyarakat kita tau. Dak semayang sebab malu, dak jumpa masjid, dak jumpa surat. Malu lah nak mayang tepi-tepi jalan apa semua, takut orang tengok. Tu dia riak. Mung saat ni tu tidak memandang kepada perintah Allah. Mu lebih muliakan manusia dalam hatimu sampai ke mung tidak buat perintah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini benda yang penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi sebenarnya kadang-kadang mari juga, bukan tak mari juga perasaan gitu kan. Baru ni hak yang mula-mula PKP, mula-mula hak yang tak boleh nak pergi mana, kalau nak pergi kena ambil surat beradang. Lepas tu kita lalu kat lebuh raya, malu kat lebuh raya, berhenti nak RNR nya tutup belaka masjid, surat Allah padang lah nak membayang wan ni. Mayang sini kita sorang kalau ramas lain pula ia jadi sorang. Mayang sini malu juga nak semayang. Mari perasaan tu cara malu benda ni perintah Allah Taala membayang tapi jalan. Tak ada orang tempat parking kereta bukan tepi jalan highway mampu kerah mayang situ. Mayang tu tepi tempat orang parking kereta mayang aja. Mocik-mocik duk tengok je mayang. Mau nak cara kamu tengok aku buat ni tanggungjawab aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang dok mayang dok malu kat aku. Takkah aku mayang nak malu ke mau? Kalau kita cakap gitu. Baik, dalam melaksanakan perintah Allah Taala kita kena buat lagu tu. Jangan sedikit pun memandang kepada manusia. Meninggalkan sesuatu kerana manusia adalah riya. Sebagaimana yang disebut oleh siapa? Fudail bin Iyad. Yang pertama. Yang keduanya kata Fudail bin Iyad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Syirik khafi dipanggil. Kalau membuat sesuatu kerana manusia, buat ibadat kerana manusia, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik khafi. Baik. Dan ikhlas itu, ni ikhlas betul-betul ikhlas bahawa engkau selamat daripada kedua perkara itu. Mu selamat daripada buat ibadat kerana manusia, tinggal ibadat kerana manusia. Maksudnya membuat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mu tinggal maksiat juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak tu barulah betul-betul ikhlas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab ialah al-ikhlas. Allah, hak ni paling payah. Hak ni paling payah, ikhlas. Dia ikhlas ni bukan mudah nak hadir, bukan mudah nak ada. Benda payah. Ni benda payah sebab ni ruh ibadat. Ni adalah syarat penerimaan ibadat. Syaitan ni dia cuba untuk menghalang kita daripada mendapat ganjaran daripada ibadat, dengan dia tiup dalam hati kita supaya tidak ada keikhlasan dalam melakukan ibadat. Maka sebab itulah untuk menghadirkan keikhlasan perlu kepada mujahadah. Perkataan mujahadah ni maksudnya kena berlawak. Dia kena berlawak. Dia kalau mari perasaan nak tunjuk ke orang, sebenarnya itu perkara biasa yang hadir dalam hati kita sebagai manusia yang bukan Nabi. Itu perkara biasa. Apa yang dituntut kepada kita adalah merawat perkara tersebut, lawang, tolak. Itu yang dinamakan sebagai mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka kami akan tunjuk kepada dia jalan-jalan kami. Mesti kena mujahadah, lawang. Mari lawang, mari lawang. Jangan kita anggap jadi kalau orang yang tinggi rapat saat ni tu tak ada perasaan-perasaan itu. Dak. Semua mari belaka. Cuma dituntut kepada kita lawang. Kita ni bukan Nabi, kita ni bukan para malaikat. Baik, jadi kita kena lawang perkara tersebut. Sehingga kan kata Sahal bin Abdullah, ketika orang tanya benda yang paling susah, hak yang dilakukan oleh nafsumu, benda paling susah sekali, beliau menjawab ialah al-ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuang bagi nafsu di dalamnya. Sebab ikhlas ni tak ada habuang nafsu. Dia tidak ada habuang nafsu. Habuang nafsu yang ada adalah riya, sum'ah, ujub. Itu ada habuang nafsu. Tunjuk ke orang puji, Allah Rabbi, ada habuang nafsu. Mari perasaan aku yang hebat, ada habuang nafsu. Ikhlas dia tak ada habuang nafsu. Waktu payah. Nafsu kita ni kalau tak kena dengan dia payah lalu. Kalau kena dengan dia, jadi mudah lalu lah. Jadi ikhlas ni memang tak kena dengan sungguh dengan nafsu. Sebab tak ada bahagian nafsu. Habuang nafsu tak ada. Maka hak tu lah hak yang paling payah. Tapi apabila walaupun benda tu paling payah, benda susah, kita kena usaha untuk benda rawat hati kita, kena jaga hati kita. Orang hak yang mujahadah dalam menghadirkan ikhlas dalam hati, pastinya ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah, perkara yang mahal sekali di dunia ialah ikhlas. Tu hak mahal sekali. Kita ibadat tu mahal dah. Dia mahal tak mahal ni atas orang ahli dunia duk tengok dunia, ahli kereta duk tengok kereta je orang mahal. Ahli permata tengok permata je, ahli binaan tengok binaan. Dia atas orang. Ni orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok dah dunia, tengok akhirat, dia tengok ibadat. Mendi hak yang paling besar sekali dalam ibadat, ikhlas. Kerana ikhlas adalah syarat penerimaan semua ibadat. Sebab itulah dia melihat itu hak yang paling mahal sekali. Jadi apabila tahu benda tu mahal, maka orang ni hak yang jaga sungguh. Kita tak tahu mahal, kita tak jaga sungguh. Tak tahu barang mahal. Kalau tahu barang mahal, kita akan jaga sungguh. Tak tahu barang mahal, kita tak jaga sungguh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba hari tu ada orang bagi satu barang kepada hamba. Orang bagi satu barang. Ni orang bagi jang kepada hamba, orang bagi hadiah jang hamba tak tahu mahal ke murah, hamba tak tahu. Hamba tak tahu mahal ke murah. Kita tak tahu je. Tak ngata rawa je pakai, kadang-kadang dok, kadang-kadang pakai. Sebab hamba memang jarang pakai jang. Ni baru pakai jang, sebelum ni tak pakai pun jang. Dia masih umur belah-belah sang dulu pakai jang pecah, pakai jang pecah, beli 10 ya 15 ya pecah. Tak payah pakai jang lah. Memang tak pakai jang. Lepas tu tiba-tiba ada orang bagi jang baru ni, ada orang bagi. Kita ustaz ada jang, ambil jang sini. Hamba tak tahu harga mahal ke murah. Tiba-tiba orang lepas daripada tu ada kawan hamba tu kaki jang. Dia kata, jang mahal. Oh, hamba kata jang mahal. Dia kata cabut kejap tengok. Oh, mahal. Hamba tak tahu harga apa. Bila ikat buat harga apa. Ikat buat lah. Oh, mahal. Oh, lepas tu jadi kita rasa dia sayang lalu. Oh, sayang lalu. Tak ngata lalu. Sebelum ni tak ngata gitu je. Oh, barang mahal. Oh, pakai lama lah ni. Jadi maksudnya kita, kalau kita kenal barang, kita akan jaga. Kalau tak kenal, kita tak akan jaga. Jadi orang ni, dia tahu benda yang paling mahal, dia akan jaga. Sebab itulah dia cuba berusaha untuk jaga hati dia agar ikhlas dalam melakukan ibadat, kerana dia tahu bahawasanya ikhlas adalah benda yang mahal. Benda yang mahal. Benda tak mahal, tak cara mana? Kita kalau orang bera lembu, kalau lembu hak murah-murah, contoh kan, mak tak percaya mana? Lembu mahal, bunyi hujang sikit, tak boleh nak tidur dah tuang. Jangan main. Jangan main. Lembu mahal-mahal. Main lembu belah-belah ribu, hujang. Lemah lembu tak susah kita. Tak tidur, sungguh. Tanya sahabat-sahabat hak yang pega lembu, hak yang hujang baru ni tak tidur malang, duk erek ke lembu. Sebab dia tahu barang mahal. Sama juga orang yang pelihara kambing. Kambing murah-murah tak apa lah. Tak apa lah. Tapi kambing mahal main 3,500 bawah seekor Barbados Black Belly. 3,500 tak negara tidur tuang. Barang mahal memang jaga sungguh. Okey, dia barang mahal memang kita jaga sungguh. Barang hak tak mahal kita tak jaga sungguh. Cuma hanya orang yang tertentu sahaja dapat menilai mana hak yang mahal, mana hak yang tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Yusuf bin Husain, perkara yang paling mahal sekali dalam dunia adalah ikhlas, kerana ia adalah syarat penerimaan segala amal ibadat yang kita buat. Dan berkata Abu Uthman Al-Mughrabi rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas orang awam ialah suatu amalan yang tidak ada habuang nafsu dalamnya. Ini kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang.